masyarakat di Sabah. Kuih ini juga dikenali makanan tradisi bagi suku Kaum Bajau dan Melayu Brunei. Kuih penjaram ini juga dikenali nama kuih penjaram, penyaram ataupun pinjaram. Selain itu, terdapat juga sesetengah masyarakat di Sabah yang menggelarkan kuih ini sebagai kuih UFO kerana rupa bentuk kuih ini adalah bulat. Kuih penjaram biasanya dihidang ketika majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan, pertunangan, kenduri dan lain-lain lagi. Ianya merupakan rasa yang lembut, manis dan senang untuk dibuatnya dan ianya disesuai makan pada waktu petang ataupun pagi. Kuih penjaram ini akan digoreng dan akan dibalik-balikkan bagi memastikan kedua-dua belahnya sama garing. Ianya mempunyai dua jenis rasa iaitu gula merah dan pandan. Ianya sedap dihidang, panas dan mudah didapati di pasar. Kini kuih penjaram menjadi salah satu kuih yang diminati dan digemari oleh seluruh masyarakat di Sabah, tidak kira suku kaum dan bangsa. Bahan-bahan yang diperlukan bagi membuat kuih penjaram ialah 100 gram gula merah, 110 gram gula pasir, 120 gram tepung beras cap teratai, 190 gram tepung gandum dan 345 ml air suam. Cara-caranya ialah timbang dahulu gula merah, gula pasir, tepung gandum dan tepung beras mengikut kiraan yang betul. Kemudian satukan adunan di dalam mangkuk yang besar dan letakkan air suam sebanyak 345 ml. Selepas itu, kacaukan adunan sehingga sebatik ataupun boleh menggunakan blender agar tepung tidak berketul. Adunan yang telah siap, biarkan ia lebih kurang 1 jam atau biarkan semalaman. Seterusnya, panaskan kuali dan letakkan minyak lebih kurang 2/3 cawan di dalam kuali melengkung yang bersaiz kecil. Kemudian, masukkan 1 sendok adunan ke dalam kuali. Jika suka saiz besar, boleh menggunakan sendok yang besar dan perlu tambahkan minyak. Jika suka saiz yang kecil, boleh menggunakan sendok yang saiz yang agak kecil. Ketika adunan sedang digoreng, kuih mula kelihatan seakan-akan obor-obor dan keruping-keruping di bahagian tepinya terbentuk. Setelah kelihatan sempurna, terbalikkan kuih dan ia akan kelihatan seperti topi coklat keemasan. Call me again, drunk in your bed, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath. 'Cause you only listen to your fuck. I don't relate to you, no,
no, I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, no. And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that shit's embarrassing. You were my everything. All that you did was make me fucking sad. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Biarkan sebentar dan kemudian angkat kuih penjaram tadi dan toskan. Maka siaplah kuih penjaram ini dan boleh dihidang kepada tetamu. Kepentingan pertama dalam menghormati dan memahami masyarakat lain ialah dapat mengurangkan salah faham antara kebudayaan dan adat agama lain. Setiap masyarakat perlulah menitik beratkan amalan nilai murni dalam kehidupan seharian. Contohnya, amalan nilai murni seperti menghormati agama dan adat resam masyarakat lain. Dengan itu, masyarakat di negara Malaysia akan hidup dengan aman dan hidup dengan lebih selesa. Kepentingan kedua ialah dapat mengurangkan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian dan menanam sikap toleransi sesama masyarakat. Keberbagai agama dan kaum di Malaysia perlu diberi keutamaan bagi mengamalkan hubungan silaturahim. Oleh itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami keberbagai agama dan kaum di negara ini. Seterusnya, untuk kepentingan ketiga adalah untuk mengelakkan perpecahan antara kaum. Ia merupakan tunjang utama bagi sesebuah masyarakat di Malaysia, kerana setiap sambutan perayaan tidak kira apa jua kaum akan disambut secara besar-besaran. Malah ada negeri juga yang memberikan cuti umum untuk menyambut perayaan tersebut. Sebagai contoh, perayaan Deepavali, Tahun Baru Cina dan Aidilfitri. Semua jenis masyarakat akan menyambutnya dengan cara mengunjungi rumah terbuka yang mereka lakukan. Hal ini jelas membuktikan bahawa masyarakat Malaysia sentiasa hidup dengan berpegang kuat kepada sifat toleransi yang tinggi dan memajukan kita sebagai sebuah bangsa yang berjaya dan sebagai sebuah negara Malaysia yang sangat unik. Kepentingannya terakhir ialah dapat meningkatkan imej negara di mata dunia kerana keamanan yang wujud daripada perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Secara tidak langsung, kita telah menarik perhatian pelancong luar untuk berkunjung ke negara ini. Sebagai contoh, pelancong luar boleh belajar mengenali dan memerhati etika dan bahasa tempatan. Dengan ini, negara Malaysia dapat menjana pendapatan dan mengukuhkan lagi perpaduan.